Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Masri bin Haji Saleh, Peneroka Perda Tolak Utara. Saya ada beberapa usul ataupun masalah yang dialami oleh peneroka dan generasi kedua peneroka Perda Tolak Utara Hasna. Yang pertamanya, Datuk Presiden, kami peneroka Perda Tolak Utara yang telah dimaklumkan pokok kelapa sawitnya telah berumur 20 tahun lebih, dan insyaAllah akan ditebang dan tanam semula dijangka pada bulan 8. Makluman ini dimaklumkan sebelum pilihan raya. Tak tahulah selepas pilihan raya ini kalau ada perubahan, tapi dijangka insyaAllah bulan 8. Apa yang saya sendiri telah mendengar di dalam taklimat yang disampaikan oleh pegawai keuangan bahagian tanam semula, kos tanam semula yang akan ditanggung setiap peneroka di Perda Tolak Utara RM140,000 termasuk bantuan sara hidup. Saya lihat di sana RM140,000 duit tanam dan tebang, tebang dan tanam semula 12,000 1 hektar, 4 hektar jumlahnya 48,000. Kami mendapat makluman, apa yang kami cuba mendapatkan harga pasaran kontraktor hanya dalam lingkungan 30,000. Situ ada perbezaan sehingga 18,000. Oleh kerana Perda ambil 40,000, kontraktor luar hanya ambil 30,000 saja, tebang dan tanam semula. Jadi kos ini kami mohon supaya dapat dikaji semula. Dan seterusnya, dalam surat perjanjian peneroka ada menyebutkan cas perkhidmatan sebanyak 6.25%. Saya rasa kalau dah interest sampai 6.25% ni, saya takut kita ni golongan orang Islam takut termasuk riba. Tolong kaji semula interest yang bersesuaian dengan keuntungan perniagaan. Inilah yang dialami oleh peneroka Perda Tolak Utara. Seterusnya, yang kedua, untuk peneroka tanam sendiri, apa yang disentuh oleh sahabat saya tadi, Encik Rostam, MPOB tak pernah dapat. Yang lepas saya ada bawa sebelah saya ni sahabat saya, beliau tanam sendiri, tak dapat 1 sen pun duit bantuan MPOB. Nampaknya inilah zalim. Bukan lagi terseksa, tapi menzalimi. Kenapa ini perlu berlaku? Kemudian kami minta untuk yang akan datang supaya benda ni diharap sangat dapat perhatian sepenuhnya. Jangan dizalimi. Yang ketiga, sistem jalan pertanian yang tidak diselenggara dengan baik. Jalan pertanian kami ada potong setiap peneroka. Kemudian bila berhubung, panggil backhoe, tolak kambus. Bulan depan hujan, sebulan 2 bulan, jalan akan rosak lagi. Bila kita maklumkan pada pegawai, dia kata duit jalan dah tak ada, stok simpanan duit jalan dah tak ada.
kita tak tahu berapa sebenarnya, berapa juta, berapa ratus juta yang dikutip untuk jalan, tapi tak ada kesan. Apa salahnya jalan ini kita keluarkan modal lebih sikit, kita bubuh batu geceran supaya jalan ini boleh tahan lebih lama. Walaupun menggunakan kos yang tinggi, tapi setahun demi setahun jalan ini akan lebih baik. Tidak menjadi seperti sekarang penduduk terpaksa beli tiang batu, beli batu bata, tambak sendiri, hangkut sendiri, beli sendiri, buat sendiri jalan untuk nak mengeluarkan hasil sawit. Itulah yang berlaku. Kesian penduduk Perda. Keempat, sistem grade buah di kilang sawit. Kita amat kurang puas hati. Grade ini bila dijalankan untuk menentukan buah kita, dia mendapat grade yang keberapa untuk menentukan harga. Berlaku kebocoran di kilang, berlaku kelalaian di kilang, menyebabkan minyak sawit yang keluar yang sepatutnya katalah 10 tan diproses pada malam itu dapat minyak 2 tan, tapi minyak tu telah mengalir ke lain, kelalaian pekerja, kelalaian penjaga pegawai kilang yang menyebabkan minyak itu mengalir keluar, tumpah. Maka bulan depan kita punya grade buah Penderoka yang sepatutnya 20 dapat 22, 23 tinggal 19, menyebabkan harga yang sepatutnya 600 tinggallah 400 lebih. Inilah yang berlaku. Seterusnya, cadangan yang kelima, sistem JKKR. Sistem JKKR yang berlaku sekarang ini sudah 60 tahun. Saya jadi penuka sudah hampir 50 tahun. Pengerusinya penjawat awam, pengurus Perda menjadi pengerusi jawatan kuasa kemajuan rancangan. Kemudian wakil-wakilnya, jawatan kuasanya ketua-ketua blok. Jadi kalau dah pengerusinya penjawat awam, ketua-ketua blok hanya seperti arahan lah. Pengurus Perda menjadi pengerusi, jawatan kuasanya para penduga. Apa yang pengurus cakap, yes, 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 yes tuan, yes, ya, saya setuju. Itulah yang berlaku. Takkan dah hampir 50 tahun tidak ada perubahan. Kalau sistem kampung tradisional, ada ketua kampung, ada JKKK yang boleh berbincang untuk memajukan masalah penduga, masalah masyarakat di perkampungan, kenapa Perda terpaksa dijaga sampai 60 tahun, 50 tahun? Kalau budak kecil di Bedung pun dah sampai 60, takkan nak berbedung, nak bermain lagi, kan? Cuba lepaskan, bagi tanda penderoka. Pengerusi itu bagilah pada penderoka. Kemudian dapat duit allowance. Pengerusi ada allowance, wakil-wakil ketua blok ada allowance, datang mesyuarat sekali dapat RM50. Duit tu dikutip daripada penderoka. Potong pecet bayar allowance ketua blok, bayar allowance naik pengerusi semua. Kenapa sampai bila penderoka nak menanggung semua ni? Kenapa kampung tradisi ada peruntukan kerajaan negeri? Kenapa penderoka perlu bayar sendiri allowance untuk kemajuan rancangan? Dibayar oleh penderoka sendiri. Kerajaan pusat tak boleh bagi ke ni? Kalau kerajaan pusat tak boleh bagi, Perda bagi ke? Ini patut dikaji semula.
Yang keenam, status rumah setinggal. Oleh kerana Felda Tolak Utara telah hampir 50 tahun, maka tumbuhlah rumah setinggal seperti cendawan di merata-rata tanah kosong. Di pinggir-pinggir jalan tumbuhlah kedai-kedai menjadikan rumah setinggal tanah haram. Ini patut dipikirkan. Generasi kedua terbiar oleh kerana tidak ada tempat, mereka terpaksa buat di kawasan tanah-tanah lapang, buat rumah, buat kedai, menjaga. Sampai sekarang tidak ada status siapa lantung yang perlu dibela. Kemudian yang ketujuh, bayaran buah sawit. Ya, hendaklah. Apa salahnya bayar macam dulu balik seminggu sekali, paling kurang jual buah, bayarlah. Jual buah, udahlah tunggu 20 hari lebih baru dapat duit. Kemudian ditahan pula 40%. Kalau dah jual dapat 2 tan baru 1,000, ditahan 40%, tinggal 600, bayar potong buah, bayar lori, penukar tinggal RM300. Nak tunggu dapat lagi 20 hari lebih, nak makan apa? Nak makan apa? Memang tenat pendokor. Inilah yang berlaku pada pendokor yang buah masih banyak lagi, pokok yang muda, tak apalah, boleh dapat sampai 7-8 tan. Seperti kami 2 tan, 1 tan lebih, 2 tan, 3 tan paling banyak. Macam mana nak tanggung sara hidup, nak bayar api, nak bayar elektrik, nak menunggu 20 hari lebih, nak bayar upah lori, nak bayar upah loading, tinggal berapa sen, tanggung, potong lagi 40%. Ini perlu tolong Datuk Presiden, amat penting benda ni. Kemudian seterusnya saya nak bawa isu generasi kedua. Isu generasi kedua ni, apa yang saya fikirkan, saya ni dah umur 60 lebih, tapi kesian anak bangsa saya. Apa salahnya sekarang ini bukan saja generasi kedua, tapi generasi keempat telah lahir di dunia Felda. Tidak ada langsung pembelaan terhadap generasi kedua. Apa salahnya pihak kerajaan memikirkan, tubuhkanlah industri kecil atau industri sederhana untuk membela nasib generasi kedua yang tidak mempunyai pelajaran di kampung, di Felda. Kepada yang mempunyai pelajaran, bolehlah bekerja kat luar, makan gaji dan sebagainya. Yang duduk dalam Felda semata-mata loading buah, potong buah, rumah tak ada, buat rumah tanah setinggan, duduk rumah di belakang rumah ayah, sambung lagi. Ada yang sampai 6-7 keluarga duduk di belakang rumah
ayahanda mereka. Kenapa ini perlu berlaku? Apa salahnya tubuh industri sederhana, industri kecil yang boleh memberi peluang pekerjaan kepada generasi kedua? Kawasan masih ada, luas. Pasaran seluruh Pelda dalam Malaysia, demand ada. Boleh letak seluruh kedai-kedai demand di dalam Pelda. Tidak ada masalah. Ada memberi peluang pekerjaan sekurang-kurangnya 100-200 orang generasi muda di dalam Pelda. Kemudian yang kedua, saya mencadangkan ini amat penting untuk generasi kedua. Buatlah rumah mampu milik untuk generasi kedua. Tidak ada nampak langsung rumah generasi kedua. Ia terbela di rancangan-rancangan Pelda. Contohnya, di Pelda Terelak Utara ada kawasan penderoka yang telah diambil alih oleh anak syarikat Pelda. Kalau tak silap saya, Terelak Jaya. Ya, Terelak Jaya. Pelda wilayah ada di dekat sana, MRSM ada dekat sana. Masih luas lagi kawasan yang belum didirikan perumahan. Di sana amat sesuai sekali jika didirikan rumah mampu milik untuk generasi kedua, dan Pelda berhampiran yang berdekatan, contohnya Pelda Terelak Utara, Pelda Terelak Selatan, Pelda Terelak Timur, Pelda Sungai Kelah, Pelda Sungai Berang, Besaut 1 hingga Besaut 5, sekitar sekeliling sana boleh membangun dan menjana ekonomi di kawasan Pelda Terelak Ujaya, dan akan tumbuhlah ya peluang-peluang perniagaan yang besar di kawasan sana. Maka tak secara langsung generasi kedua akan mendapat tempat dan terbela. Kemudian yang ketiga, tanah lot Pelda. Ini yang ketiga untuk generasi kedua. Tanah lot Pelda Terelak Utara, ya, yang kita dapat maklumat hampir 200 hektar. Ya, ada masih lagi Pelda lot. Kenapa ini perlu berlaku? Kenapa tak diberikan kepada generasi kedua tanah-tanah Pelda lot ini? Ambil, berikan kepada generasi kedua. Kalau tak boleh bagi 10 ekar pun, bagilah seorang 5 ekar. Kalau ada 200 ekar, 40 golongan generasi kedua boleh dapat nikmat daripada sana untuk menampung pendapatan mereka. Ini saja yang saya dapat bawa pada hari ini. Saya mohon maaf kalau cakap saya ini agak keras, tapi oleh kerana saya bersemangat untuk membawa isu ini, bukan saya marah. Jadi saya harap pimpinan Majlis Tertinggi PKP-KM ini dapat membawa usul-usul dan masalah kami yang tertekan selama ini. Saya menyokong penuh cadangan Cik Rostam supaya PKP-KM duduk di dalam ahli lembaga pengarah Pelda. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.